Semua terima. Semua terima, tak ada iddah. Sentuh ni. Kalau sentuh tu dengan badan bersetubuh, barulah ada iddah. Kalau cerah sebelum pada tu tak ada iddah. Dia nak menikah lalu pun boleh. Sentuh juga situ sebut. Banyak lagi dalam ayat-ayat yang banyak. Nah, sentuh dengan, kalau perempuan ni itu bahasa halus, tidak kasar. Kita berbahasa Melayu kan setengah-setengah perkataan tu kalau kita sebutkan sikit tak sedap. Kasar. Orang jenis kasar tu memanglah tak serah dia. Sekala pun duk kecek gitu tak mudah. Tapi kalau orang jenis berhalus, dia kecek tu bahasa halus. Quran ni adab, ajar adab kan. Di sini ni pun sentuh dengan makna bersetubuh. Bermakna guru nombor 1 dalam mazhab Hanafi pun gitu juga. Sebab apa? Sebab dia tidak bantah kata-kata Abu Musa tadi dengan berkata itu juga untuk hadas kecil. Kita nak kena mengena saya kata tak boleh ni kalau berhadas besar. Dia tak kata begitu. Lepas tu saddud dzari'ah ni apa dia? Banyak benar dalam hukum Islam ni saddud dzari'ah. Daripada Adam dengan Hawa duduk dalam syurga lagi ada dah hukum saddud dzari'ah. Sebelum manusia mari ke dunia, la taqraba wa la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua menghampiri pokok ni. Pergi dekat tak sebut dah. Padahal pergi dekat tu salah ke? Dah, sebenarnya hak nak larangnya makan pokok tu. Tak caralah buah dia ke akar kayu. Buah tak kena. Nah, setengah orang dia kata makan buah dia, buah khuldi. Dah. Dia tak royak dalam Quran, tak ada royak. Dalam hadis tak ada royak. Buah ke akar ke daun pucuk ke gapo ke dah. Tak ada. Kulit ke? Tak ada royak. Dia kata pokok. Sebab apa? Jangan kita ingat bila kata pokok faedahnya buah saja. Kalau dalam perubatan terutamanya khasiat dia tu bukan pada buah, pada akar dia, pada kulit dia tu, pada pucuk dia tu. Boleh jadi. Dalam Quran tak ada sebut. Dia ada sebut pokok. Jangan kamu hampiri pokok. Hak maksud sebenarnya jangan kamu makan. Tak caralah bahagian mana daripada pokok tu. Tapi dia tak boleh pergi dulu, takut pergi dekat terpengaruh ke, terpedaya ke, kadang-kadang saja-saja kau nak getuh apa di pucuk dia tu makan kau boleh jadi. Dia tak boleh dulu lagi. Tak boleh pergi dulu lagi. Padahal hak ni bukan maksud. Itu orang panggil saddud dzari'ah. Supaya juga di sini bukan dia tak terima apa ni boleh bertayamum tu untuk orang berjunub. Dia terima. Cuma takut orang hak tak erti ni pergi kata sikit yang sejuk. Sebab sejuk ni siapa dia nak tahu sejuk sangat kau sejuk sikit kau. Payah tu nak tentu tu. Lepas tu kita kata tak ada sejuk, tapi dia suruh sejuk benda. Nak kan? Dia kata padahal dia bohong. Dia nak mudah. Sebab Ibnu Mas'ud pun ambil jalan tutup pintu. Tutup pintu. Seperti dalam hadis disebutkan Nabi SAW isy'ar unta yang bawa nak kurban pergi Mekah tu dia isy'ar ni ditoreh sikit atas bonggol dia tu. Toreh biar luka sikit. Toreh. Ramai ulama mengatakan sunnah. Sunnah Nabi, bukan Nabi buat lagu tu. Imam Abu Hanifah kata tak. Pasal apa dia pakai dia? Dia pakai kaedah sadduz dzari'ah lah. Tengok. Dia takut nanti kalau lok korang kata sunnah, ada hak tak ertinya toreh tu teruk sampai ke dalam tu, jadi berkudih pula. Jadi sakit menyeksa binatang tu pula. Sedangkan Nabi SAW melarang daripada menyeksa binatang, menyakiti binatang. Dia larang. Dia buat tu dia tahu cara dia. Sikit je. Supaya kita kata doktor nak ambil darah, nak cek orang dah kecing manis ke apa ya. Dapat aku cocok sikit gitu. Ada maksud dia. Hak ni pun takut unta tu hilang tengah jalan kok. Kalau kita kata pakai kalung saja boleh jadi putus. Tapi kalau luka gitu tak ada. Bekas. Orang pun tahu. Ni orang nak atas pergi Mekah ni. Maka dia pun orang nak pergi Mekah dia bawa sekali. Tak boleh ni. Bukan orang biasa ni untuk kurban ni. Itu faedah dia.
ada di tubuh. Dan tidak banyak, tapi kepada orang yang tak erti mungkin dia buat terlanjur. Imam Abu Hanifah kata tak boleh, tak ada sunnah, kata dia. Padahal Nabi buat tak ada sunnah lagu mana? Sunnah Nabi tu lagu mana? Ni jadi lagu lain. Kalau teruk sangat, dia jadi menyakiti binatang. Boleh jadi binatang tu jadi sakit tengah jalan, mati tengah jalan. Tak siapa maksud. Imam Abu Hanifah kata tak boleh guna kaedah ni, saddud dzari'ah. Wala taqrabuz zina. Banyaklah lagu-lagu ni kan, jangan kamu hampiri zina. Hak sebenarnya tak boleh berzina tu pergi duduk dekat dengan orang perempuan, tak apa. Pergi duduk dekat, duduk atas bah, kau misalnya kita kata atas kereta api, kau misalnya kita kata duduk dekat, tak apa. Hak maksud dia tu, jangan kamu berzina sebenarnya, tapi boleh membawa kepada perzinaan kalau duduk dekat. Adalah keadaannya. Jadi perintah tu, larang tu atas dasar apa? Saddud dzari'ah. Tuhan pun pakai gitu. Saddud dzari'ah. Supaya juga orang kemudian dia kan kata rokok tak boleh. Apa rokok tak boleh? Ramai kan ulama-ulama kata gitu. Bahkan Malaysia ni pun gitu juga. Majlis Petua kata haram rokok. Pasal apa? Kalau nak kata dia tu supaya memabukkan, tak, tidak sampai gitu mau. Supaya dadah, tak juga. Tidaklah sampai gitu mau. Tapi salah satu kaedah yang dipakai saddud dzari'ah. Sebab apa? Orang yang biasa gini dia akan melarak pergi. Dia akan dekat dengan dadah, dengan gapo. Tu sekarang. Lepas tu dia pakai kaedah yang dipakai oleh Ammar bin Al-As. Jangan kamu bunuh diri kamu. Bunuh diri ni banyak macam. Ada sekali ku gantung. Enggak ada juga. Ada juga secara beransur-ansur. Mengikut pengkaji-pengkaji dia kata bahaya benda ini macam kita bunuh diri secara beransur-ansur. Hak Tuhan larang bunuh diri ni bukan bunuh diri sekaligus gitu. Dia secara mutlak. Jangan kamu bunuh diri. Tak cara dalam lagu mana pun. Tu dia pakai juga kaedah tu. Mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Itu tak boleh. Dah pakai kaedah saddud dzari'ah. Ni kaedah. Oh banyak benar ni kaedah saddud dzari'ah ni, banyak benar. Dalam semua bab. Dalam semua bab ada. Daripada bab ibadat, ambil air semaya sampai kepada bab jinayah ada berlaku. Ini satu kaedah besar dalam Islam dan diguna pakai oleh semua ulama. Nabi SAW tak boleh pergi kubur. Tak apa. Mula-mula. Lepas tu dia pergi. Dia tak boleh pergi kubur. Lepas tu dia pergi. Orang perempuan dia tak boleh pula. Setengah ulama kata dah, orang perempuan pun boleh juga pergi kubur. Apa-apa saddud dzari'ah juga. Tu sebenarnya hakikatnya. Dia takut orang pergi semaya, dia tak serius semaya atas kubur. Dia takut orang pergi meraung di kubur. Kalau tak pergi tak timbul. Kalau pergi boleh jadi perempuan ni meraung tepik, koyak baju kau apa, jadi buat lakukan amalan jahiliah pula. Tu hak sebenar, hak dia tak si. Kalau gitu tak ada berlaku benda lagu tu, tak ada apalah. Tak apalah. Tetapi biasanya pada masa tu, sebab jangan kita fikir pun kita learn ni, zaman Nabi dulu nu pengaruh jahiliah tu kuat. Memang tak sempurna lah. Kalau orang mati tu tak meraung, anak-anak dia ni tak meraung, tak jerit, tak tepik, tak sempurna. Setengah-setengah kita sini lah, kalau tak beri nasib lauk kat orang tu tak sempurna. Nah tu kalau mati, kalau tak abek wah kau gapo tak sembilan lembu tak sempurna. Itu hak dia faham orang mana. Zaman dulu kalau tidak meraung, tidak tepik, tidak koyak baju, tidak rambut tak sempurna. Orang akan kata dia tak sayang ke ayah dia, tak sayang ke suami dia, tak sayang ke anak dia, macam-macam orang akan kata. Takut kau orang kata dia pakat buat lah. Nabi SAW lah tak boleh pergi dulu lah. Itu sebenarnya dia bukan maksud tak boleh, itu tak boleh pergi, ada benda lain. Itu saddud dzari'ah. Nak jagalah supaya lebih selamat, supaya lebih selamat. Dengan sebab itu ulama-ulama khilaf ni. Kalau kita sembah depan patung, sujud, kafir jadi. Wal'iyadzubillah. Tapi kalau kita sujud, sujud kepada orang, ayah kita ke saya,
setuju. Ni perbahasan ulama lah. Dia kata sebenarnya tidak jadi kafir lagi, tapi atas dasar sadduz zari'ah tidak dibenarkan, lagu tu haram juga. Tapi kalau mengikut hak asalnya tidak gitu. Tak apa kalau semata-mata dia kerana bukan kerana sembah. Hak berhala tak disembah tu bukan semata-mata membesarkannya, memuliakannya, tak sembah. Hak ni tidak gitu. Tapi apa ulama tak bui juga, dia kata haram juga. Sadduz zari'ah boleh jadi membawa ke situ. Ya Nabi SAW tak bui gambar, tak bui patung, tak bui gambar ni apa? Sama juga, benda ni tak boleh kau pasal orang sembuh benda ni. Baik, kalau orang hak ni yang bernyawa, setengah tu kata yang bernyawa. Baik, kalau yang tidak bernyawa orang sembuh, boleh ke? Pokok Krismas ke, pokok bu ke, pokok tulsi ke, dalam agama masing-masing tu ada pokok yang dia anggap suci. Boleh ke kita letak dalam rumah kita? Gambar ke? Dia muka tak bernyawa apa pun. Tu benda sebab tak faham. Kalau kita faham maksud Nabi SAW, dia nak kikis syirik tu, dia nak tauhid tu, tanam betul-betul tauhid. Segala benda yang boleh membawa kepada syirik dia larang. Atas dasar apa? Sadduz zari'ah. Kaedah ni besar ni, kaedah ni sebab membawa kepada situ. Lama-lama mula-mula gantung gambar saja dulu. Lepas tu tak ada gantung gambar, kena gantung bunga, muka dia mati dah. Kan orang-orang Hindu gapo tu gantung bunga. Lepas pada gantung bunga, tak pada tu kita buat nanak hari lah, tukar bunga ni pula dah. Tapi yang lucunya kafir pun dia ada juga bunga palsu. Cakap juga beli nanak hari bunga dia ada. Gantung bunga palsu. Jadi Tuhan boleh hak palsu pula. Tak apalah tu benda lucu. Nak ceritanya dia boleh jadi gitu. Lama-lama dia bukan setakat tu sembah pula. Tengok orang kafir kan, dia pergi ngadak gambar dia gitu. Sembahlah tu. Lama-lama lebih lagi daripada tu. Buat toko pula. Sebab tu Nabi tahu. Bukan semata-mata gambar tu tak boleh. Gambar orang ngaji nak kena binatang lagu mana. Tak apa tu. Tak ada maksud robokkan lagu tu, tak boleh lah robok supaya orang hollow dengan tangan. Dah menyerupai manusia. Ada bergerak nak pula tu. Bukan setakat gambar tu. Jadi lagu mana? Sebenarnya Nabi tidak maksud tu. Setengah-setengah orang Islam kita ni, dia kuat sangat pegang bahawa gambar ni tak boleh hak bernyawa. Maka kalau ada gambar bernyawa, dia kerak tekak ni. Dia kira tak boleh, tak hidup dah kalau kerak tekak tu. Ataupun dia bahagian kepala tu dia bintik-bintik gitu kan, ni tak mungkin hidup. Dia faham gitu. Padahalnya maksud lain. Maksud Nabi tak sewi syirik. Punca syirik ni bukan gambar-gambar binatang yang bernyawa saja orang sembahnya. Batu orang sembah, orang sembah pokok kayu, orang sembah sungai, orang sembah, macam-macam orang sembah. Semua ada unsur syirik tak boleh, Nabi tak boleh. Gambar ni pun dia tak boleh sebab tu. Tapi kalau tak ada sebab tadi, boleh lah. Ada maslahat pula. Sebab itulah ada kaedah, ada kaedah ulama berkenaan sadduz zari'ah ni. Apa dia sebut? Ma hurrima saddan lidh-dhari'ah ubiha lil maslahah ar-rajihah. Itu kaedah lagi. Sesuatu yang diharamkan kerana sadduz zari'ah boleh diharuskan pula apabila maslahatnya lebih besar. Apabila maslahatnya lebih besar, kita tengoklah faedah dia lebih besar. Kalau faedah dia lebih besar, ini kalau hak haram kerana sadduz zari'ah. Ada hak haram, benda tu sendiri memang diharamkan. Ada benda ni sebenarnya tidak diharamkan, tapi oleh kerana kait dengan ni diharamkan juga. Hak lagu ni ada lagi pertikaian. Ada lagi ketika boleh. Ada lagi ketika boleh. Misalnya tengok kepada aurat perempuan atau sebaliknya tengok aurat. Tak boleh. Tak boleh. Lepas tu tak boleh tu apa sebab? Tak boleh tu. Tak boleh tu apa sebab? Kerana benda tu sendiri tak boleh kau haram kau. Kau ada sebab lain. Jawabnya sebab lain. Haramnya itu bukan haram li zati. Ini satu kaedah lain pula. Tapi haram li ghairi, orang panggil. Haram li zati ni macam babi tu. Memang benda tu haram. Tak usah kau cerita lah buat lagu mana kau orang kau suk kau gapo kau haram lah kau. Tak boleh.